Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang untuk kelas yang seterusnya. Okey, hari ini kita akan masuk topik determinants. Jadi, sebelum kita mulakan pelajaran, kita akan baca umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, jadi minggu ni kita akan habiskan berkenaan dengan determinant. Walaupun korang semua dah belajar, jadi kita akan belajar lagi lah macam mana nak cari determinant dan macam mana kita nak cari matriks songsang dengan menggunakan determinant. Jadi hari ni topiknya tak banyak, sikit saja. Dan notes ni saya dah uploadkan dalam Google Classroom. Self-practice juga ada 3 soalan je, tak banyak sebab memang sumber soalan dia sikit, tapi tak apa. Tapi soalan dia saya saja letak nombor kosong sebab nanti dia akan jadi senang lah. Okey. So kita tengok soalan yang pertama untuk example yang pertama. Di sini kita ada 3 matriks. Kita ada matriks 2 darab 2, kita ada matriks 3 darab 3. Okey. Dan determinant ni maksud dia adalah penentu. Okey, determinants ni maksudnya adalah penentu. Biasanya determinant ni kita gunakan formula AD tolak BC. Tapi AD tolak BC tu tak sesuai digunakan untuk matriks 3 darab 3 lah sebab dia terlalu banyak. Kat sini kita ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kita ada sampai I. Jadi formula AD tolak BC tak sesuai lah digunakan untuk matriks 3 darab 3 ni. Tapi kalau matriks macam ni, square matrix ni, dia senang. Kita boleh terus buat AD tolak BC. Okay. Alright. So determinant ni, saya akan ajar dulu berkenaan dengan matriks yang melibatkan square matrix lah. Yang memang sentiasa square matrix. Kalau dia bukan square matrix, dia tak boleh lah buat determinant. Okay. So, kita lihat untuk soalan ni, kita ada 3 matriks. Jadi cara untuk kita cari determinant ni, okay. Untuk matriks A, kita ada formula AD tolak BC. AD tolak BC di mana kita ada matriks A, B, C, D. Ini kedudukan matriks yang asal. Kalau kita lihat dekat sini, A, B, C, D. Jadi formula untuk determinant adalah AD tolak BC untuk square matrix. Okey, jadi kita pun tulis determinant A, kita tuliskan ada palang. Okey, palang ni maksudnya determinant lah. Okey, palang yang kedua ni yang simbol modulus ni adalah determinant penentu. Jadi kita akan buat AD tolak BC. AD tolak BC maksudnya A kali dengan D, kemudian tolakkan dengan B kali dengan C. Maksudnya hasil darab lah tu. Jadi biasanya kita akan darab silang lah. 6 darab dengan 3 lah. Ataupun 3 darab dengan 6. Okay, so kita akan tulis 3 kali 6 tolak dengan BC. Iaitu 4 darab dengan 4 lah. So biasanya kita akan buat darab silang. Hasil tolak darab silang ni. Jadi kita cari jawapan dia. 18 tolak 16 dapat 2. Okay. So determinant untuk square matrix ni sangat senang sebab kita cuma ingat formula dia AD tolak BC. Dia tak boleh tambah. Dia mestilah tolak. Jadi hati-hati dengan simbol. Kalau ada sesuatu nombor negatif kat sini mungkin akan mengelirukan kita lah. So hati-hati dengan simbol negatif tu. Yang penting AD ni A ni D tolak dengan BC.
Cumanya kedudukan tu tak penting lah, sama ada kalau kita tulis AD tolak C, B ataupun DA, tak ada masalah. Sebab kedudukan tu tak penting. Dia adalah hasil darab sahaja. Okey, tak ada masalah. Cuma formula tu kena betul lah. Okey, kena tolak, jangan tambah. Okey, itu untuk square matrix, sangat senang. Tapi apa jadi kalau kita nak cari determinant untuk matrix yang sangat besar, 3 darab 3, 4 darab 4 dan sebagainya. Mungkin ada 5 darab 5 kan? Tapi 5 darab 5 ni sangat ekstrim lah, sangat susah. Yang ni pun dah susah. 4 darab 4 ni pun dah susah. Jadi apa jadi kalau 3 darab 3 ni? Okey, so kita lihat matrix 3 darab 3 ni. Nak cari determinant dia. Okey, kita akan gunakan kaedah potong baris dan potong lajur, ataupun kita akan cut row and column dia. Okey, macam mana nak cut row and column dia? So kita lihat di sini. Dalam setiap matrix 3 darab 3, okey, kita ada simbol kita ada simbol positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Okey, ni adalah matrix 3 darab 3. Biasanya kita letak simbol ni. Sebab apa kita letak simbol ni? Sebabnya kita akan gunakan simbol ni untuk matrix 3 darab 3 atau yang lebih besar daripada tu. Kalau 4 darab 4, kita akan buat benda yang samalah. Okey, ni formula untuk determinant. Kita panggil dia determinant untuk yang lebih besar. Okey, kita tak guna ADBC ni, kita dah tak guna lagi AD tolak BC. Kita cuma gunakan formula ni di mana kedudukan simbol tu mestilah betul. Okey, start dengan positif, berselang-seli dengan negatif. Okey, selang lagi positif, selang lagi negatif. Ini untuk 4 darab 4. Okey, sama juga dengan row dia, kolom dia, negatif, positif, negatif. Okey, dia berselang-seli. Macam ni berselang-seli. So, ini kita panggil dia, okey, formula ni, apa nama formula ni? Okey, apa nama formula untuk 3 darab 3 dan 4 darab 4 ni? Yang sangat besar lah, matrix yang sangat besar ni. Kita panggil dia sebagai cofactor. Pernah dengar cofactor. Cofactor, okey, expansion. Ni formula dia. Untuk cari determinant bagi matrix yang sangat besar, kita panggil dia sebagai cofactor expansion. Apabila kita tengok matrix ni sangat besar, iaitu 3 darab 3, kita tak boleh gunakan determinant yang asal, AD tolak BC. Tapi, kita kena gunakan cofactor expansion ni. Okey, cofactor expansion. So, macam mana kita nak guna cofactor expansion? Okey. Jadi, biasanya, matrix ni kita dah tahu dah kedudukan simbol dia macam mana. Kita dah tahu dah kedudukan simbol dia kat sini positif, negatif, positif. Dia mestilah berselang-seli. Okey, kemudian negatif, positif dan sebagainya. Macam itulah kedudukan dia. Okey, tapi untuk cofactor expansion ni kita tak buat semua Kita tak adalah kita buat semua apa ni? Semua matrix ni. No Kita tak buat semua matrix tu. Tapi kita buat ikut apa yang kita nak. Biasa kalau korang belajar kan, cari determinant ni korang akan belajar ambil row pertama sahaja. Okey, ambil row pertama sahaja, iaitu 3, 1, 3. Dan korang tahu, simbol dia mestilah simbol positif, negatif, positif. Okey, untuk cari determinant dia lah. Okey, cofactor expansion ni. Jadi biasanya korang akan letak dulu nombor yang asal, nombor 3 ni. Okey, korang akan letak nombor 3. And then dekat tempat nombor 3 ni, tempat yang kita ambil tadi tu, kita akan potong. Kita panggil dia cut. Okey, kita panggil dia cut row and column. Okey, kita cut row and column bagi nombor 3 ni. Contoh, kalau kita ambil nombor 3,
So row dia adalah di sini. Okey, row dia adalah row pertama. Potong row tu. Okey, potong row tu. Dan dekat nombor 3 ni juga potong kolom dia. Okey, maksudnya kita cut. Kita akan cancel. Okey, cancel. Jangan pandang yang tu. So, bila kita cut row and column dia, baki dia tu kita akan dapat 4 sahaja. 4 nombor dalam matrix. Okey. Baru kita boleh gunakan formula AD tolak BC. Okey. Baru kita boleh gunakan formula AD tolak BC. Jadi kita masukkan dalam formula ni untuk nombor 3 ni. So AD tolak BC dia adalah 2 kali 4. Okey, darab silang. So kat sini 2 kali 4 wajib tolak. Okey, CD. Okey, darab silang. Darab silang 1 darab negatif 2. Okey, maksudnya kat sini AD tolak BC. Ataupun tak kisah, AD ni terbalik pun tak ada masalah. Yang penting, bila kita lihat kita dah cut row and column tu, dia dah jadi bentuk square matrix 2 darab 2 kan? So, kita baru boleh gunakan formula ni, ADBC ni. Jadi, kalau matrix dia sangat besar, kita boleh cut row and column supaya dia kecil lagi. Cuma, ingat, ini cofactor expansion ni kena tulis. Okay, positif 3. Okay, tengok kat sini. Simbol ni mainkan peranan. Simbol ni mainkan peranan. 3, kita letak 3. Simbol ni menunjukkan bahawa 3 ni adalah positif. Okey. Maksudnya cofactor expansion dia mestilah bernilai positif. Cofactor expansion ni yang depan ni. Nombor 3 ni. Okey. Dan kita gabungkan dengan determinan yang ADBC tu. Itu kita panggil dia cofactor expansion. Okey. So, ingat benda ni ada panjang lagi jalan kerja dia. Okey, so kat sini kita sambung lagi. Kita lihat pula row yang kedua, row yang kedua pula. Kita lihat pula nombor yang kedua, nombor 1 Okey, nombor ni. Sebab kita ambil row yang pertama kan? Kita ambil row yang pertama ni, kita buat satu row sahaja. So, kita tengok nombor 1 ni nilai dia adalah negatif. So, cofactor expansion dia adalah negatif 1. Okey, cofactor expansion dia adalah negatif 1. Maksudnya, AD tolak BC tu sentiasa buat, cuma kita kena ambil nombor asal dia. Okey, nombor asal dia nombor 1 and then tengok simbol dia apa. Kalau simbol dia negatif, kita akan tulis negatif. Okey. And then kita cancel, ingat cut row and column tu kena buat sebab kita ambil nombor asal. So kita cut dia. Kita cut dia macam ni. Okey, cut dia punya ni baris lajur macam tu, macam main bingo lah kan. Kita potong sahaja. And then kita tinggal 4 nombor sahaja. Kita tinggal 5 dengan 4. Okey, kita tinggal 5 dengan 4, kita tinggal 1 dengan negatif 2. So buatlah 5 kali 4. Okey, AD 5 kali 4 ni AD tolak dengan 1 kali negatif 2. Okey. So, ini adalah AD tolak BC. Kita buat lagi sekali. Okey. So, ni kita panggil dia cofactor expansion. Okey, lepas tu kita akan ambil nombor yang seterusnya, nombor 3. So, cofactor expansion dia adalah positif. So, kita akan tambahlah, tambah 3. Tambah 3. Jadi, untuk soalan ni, kena mahir guna cofactor expansion ni. Kalau tak, memang tak boleh buat. Okey. So, kita akan terus tulis nombor 3. And then cut row and column. So, bila kita potong row and column, kita akan dapat 5 kali negatif 2 sebab darab silang. Kemudian wajib tolak dengan 2 kali negatif 2. Okey, so jalan kerja dia macam ni. So jawapan dia kita kira satu-satu. 3 kali 8 tolak tambah. So 8 tambah 2, 10. Okey, so tolak 1
1 kali 20 tambah 2, 22. Kemudian tambah 3, negatif 10 tambah 4, negatif 6. So 30 tolak 22 tolak 18. Okey, kira guna kalkulator. 30 tolak 22 tolak 18 dapat negatif 10. Okey, so ini adalah cofactor expansion ataupun kita panggil dia cari determinant dengan menggunakan cofactor expansion. Okey, sebabnya matrik dia sangat besar. Jadi kan, katakanlah kita dah tahu dah apa ni, cara nak buat determinant untuk matrix yang 3/3 ni macam mana kan. So katakanlah kalau kita tak nak ambil row yang pertama, kalau katakan awak nak ambil row yang kedua pun boleh. Contohnya awak tak nak buat yang ni kan, awak buat yang row kedua. Okey, buat yang row kedua pun boleh. Tapi ingat, kalau kita buat row yang kedua, simbol dia kena betul. Okey, biasanya kita akan cuai lah. Simbol dia, ingat simbol dia macam mana. So simbol kat sini adalah negatif, positif, negatif. Okey, kalau kita ambil yang row kedua ni. So hati-hati bila kita nak buat pilihan. Jangan ambil yang susah, ambil yang senang. Okey, jawapan dia still dapat yang sama. Okey, jawapan dia masih dapat yang sama. Akhir sekali boleh juga kalau nak ambil row yang ketiga ni, tak ada masalah. Tapi simbol dia kena betul lah. Okey. Semuanya jawapan dia mesti sama. Jarang jawapan dia berlainan. Boleh tak kalau saya ambil secara menegak? Okey, boleh, tak ada masalah. Positif, negatif, positif. Secara menegak boleh, tak ada masalah. Menegak macam ni pun boleh. Menegak macam ni pun boleh. Jadi sebenarnya bila kita cerita pasal cofactor expansion ni, kita bebas. Okey, kita bebas sangat-sangat untuk ambil row yang mana ataupun kolom yang mana. Okey, jawapan dia sama, cara buat dia pun sama. Jadi itulah cara dia. Okey, cara manual. Ini kita kata cara manual. Cara manual menggunakan inilah formula cofactor expansion. Kalau nak guna calculator boleh tak nak cari determinant? Okey, boleh, tak ada masalah. So ada teknik dia lah. Kalau guna calculator, kita tengok kat sini. Saya betul tak ingat calculator ni macam mana nak guna. So mod matrix kot. Sekejap saya tengok sekejap. Shift mat. Oh, ada. Okey. Sekejap So kalau guna calculator biasa ni, okey, kalau guna calculator biasa ni, saya tulis kat sinilah guna calculator formula cara guna calculator. Sebab kadang-kadang kan kalau kita guna calculator lama ni dia agak leceh tau. Okey. Mana ni cara guna calculator untuk cari determinant lah. Lagi cepat nak semak jawapan tu. Katakan kalau kita ada B, kita tekan mod matrix. Okey, mod matrix. Calculator ni saya tak biasa guna lah, tapi tak apa. Saya tekan mod, cari dia punya map ni, mod map. Okey. Lepas tu tekan shift 4. Okey, shift 4. Saya pun tak ingat lah macam mana nak buat. Okey, kalau ni saya tak berapa ingat, tapi kalau calculator ni saya ingat lah, kalau calculator yang baru ni. Sebab calculator baru ni, kalau guna apa ni? Kalau guna ni, mod matrix ni, dia lagi senang lah. Tengok
Kalau guna kalkulator 991 ES ni lagi cepat lah. Tekan mod, kemudian tekan matrix. Nanti dia terus tanya kita matrix apa. Dan kita pilih lah matrix A ke, matrix B ke, matrix C ke, mana-mana boleh. Sebenarnya tiga-tiga ni kosong je, kita boleh isi apa-apa. Kita boleh letaklah matrix A kan. So kalau kita tekan calculator tadi, mod matrix, lepas tu, okay, dah masuk mod matrix ni, tekanlah matrix A dan dia akan tanya kita berapa darab berapa kan. Jadi kita pun pilih matrix ni saiz dia macam mana. Okey, saiz dia 3/3. So kita tekan 1 lah. Lepas tu isikan nombor. Kan dia lagi senang calculator ni. Okey, and then dah isi semua ni kita padam dah. So yang ni saya tunjuk sekali jalan sebab calculator ni awak boleh tengok macam mana penggunaan dia kat YouTube lah, senang je. And then lepas dah padam tu saya tekan shift 4. Okay, shift 4 sama macam tadi, shift 4 ni. And then tekan determinant 7 determinant. So saya tulis kat sini, cari that. Okay, dia semua calculator macam ni. Cumanya dia ada kena masukkan data. Macam yang ni saya tak sure macam mana nak masukkan data dalam matrix tu. Kalau kita ada mod matrix ni, saya tak sure macam mana nak masukkan data tu. Insert matrix tu. Kan? Dia tak ada ni pun. Ada. Okay, yang ni dia complicated sikit. Kalau kat sini, kena letak dulu ni, dimension. Sebelum kita tekan determinant tu, kita ada dimension kan. Yang ni kena tambah sikit lah. Saya guna warna hijau Tekan dim. Okay, kalau macam ni, shift 4 kan. Kan ada dim ni. So kena tekan dim dulu. Kalau calculator lama lah. So pilih 1, kan ABC ni kita tak tahu apa-apa kan. Kita anggaplah A itu sebagai matrix A, B itu sebagai matrix B, C itu sebagai matrix C. So pilih je mana-mana. Sebab sekarang ni semua matrix tu kosong. Tak ada apa-apa pun dalam ni. So kita letaklah A And then dia tanya berapa saiz dia. So kita tulislah saiz M dia adalah 3. Okay, M tu baris dia ada 3. Laju pun ada 3. Okay, so untuk nilai A11 ni, maksudnya pada yang ni lah, A11 ni, okay, dia suruh kita isi nilai dia. Kita isilah nilai dia 3. So yang ni dia macam leceh sikit. Okay, kita kena isi satu-satu. Okay, so 5, 2, 1, negatif 2, negatif 2 dan 4. Okay, so maksudnya bila kita isi tu dia akan ulang balik lah, dia akan looping, dia akan ulang balik. Tengok kat sini, dia tanya kita tadi shift matrix kan, dimension tu. Okay, dimension tu pilihlah dimension tu, dia tanya M darab N. M darab N tu maksudnya size. So kalau M tu berapa size dia, maksudnya baris tu berapa, so M tu adalah ni kalau M tu adalah 3, so N pun adalah 3. Sebab kita nak 3 darab 3. Okay, M darab N pastikan betul lah isi tu. Lepas tu nanti dia tanya kita A11 berapa. Dan sekarang ni kan, dia tanya kita A11 berapa. So ikutlah. Yang ini A11, yang ini A12, ini A13 kan. Ini A21, 22, 23, ini 31, 32 dan 33 lah. So kena isi betul-betul. Okay. Lepas isi semua ni, dia akan looping tau, dia akan ulang je sampai habis. Tak boleh keluar pun. Okay, tak ada masalah. Dah isi semua ni, tekan balik shift 4. Okay, shift 4 ni kita nak tengok determinant. Okay, determinant. So pilih date ni, pilih date ni, tekan nombor 1. Okay. Lepas tu tekan shift 4 lagi sekali. Pilih matrix A. Maksudnya kita tak boleh tekan date sahaja. Kita kena ulang balik. Date, lepas tu shift 4 lagi sekali, pilih matrix tadi. Okay, ni pilih matrix. Dia macam agak complicated kan? Tapi memang semua calculator macam tu. Okay.
Memang semua calculator complicated. Dia ada cara dan teknik tu. Tengok terus dapat jawapan negatif 10. Determinant matrix A adalah negatif 10. Okey. Sama juga dengan calculator yang ni. Kita tekan 7. Determinant, dia kena juga tekan shift 4 lagi sekali. Okey, pilih matrix A. Sama juga. So benda ni kena ulang-ulang. Okey, dapat negatif 10. Jadi calculator yang kita pegang ni, yang manual ni memang agak susah dan leceh lah. Tapi nak semak tu senang. Maksudnya terus dapat jawapan yang sebenar. Kita boleh tahu, oh jawapan dia gini-gini. Okey, jawapan dia negatif 10. Tapi sebabkan sekarang online kan, kita boleh gunakan website. Kita ada satu website ni, determinant calculator. Okey, determinant calculator. Saya suka guna Redshift ni. Okey, matrix.redshift ni sebab dia bagus tau. Dia ada banyak kat sini. Kita ada inverse matrix method, kita ada determinant, kita ada banyak kat sini, matrix transpose, dan sekarang ni korang belajar Kramers dan Gauss-Jordan kan. So korang bolehlah guna dua ni sebab Gauss ni ada dua satu Gauss biasa, satu lagi Gauss-Jordan. Dan biasanya Gauss-Jordan ni lebih bagus lah daripada Gauss biasa. Alright, so kat sini contohnya kalau kita nak cari determinant, kita tekan determinant untuk website calculator ni. And then korang pilih je dimension berapa yang korang nak. Contohnya dimension 3. So kalau 4/4 pilihlah 4/4 kan. Kalau 3/3 pilihlah 3/3. So matrix dimension ni adalah 3. So isikan nombor, insert matrix. So korang boleh isi apa-apa sahaja. Korang boleh isilah, contohnya korang isi yang B tadi tu 3 3 1 3 5 2 1 negatif 2 negatif 2 4. Korang isi je semua ni and then korang tekan calculate. Okay, dia dapat jawapan. Kalau nak tahu solution macam mana, tekan show solution. Tengok dia gunakan ERO. Kat sini dia gunakan ERO untuk cari determinant. Tapi ERO korang tak belajar lagi. Jadi tak apalah, tak perlu tengok yang solution dia lah. Cuma korang cek jawapan sahaja. Sebab solution yang korang belajar adalah cara yang ni. Cara manual yang ni. Okay. ERO korang tak belajar lagi. ERO kita akan belajar minggu depan. Alright. So itu berkenaan dengan cara penggunaan kalkulator. Kalau rasa kalkulator masing-masing leceh nak guna ni, tak apa. Korang boleh guna website Redshift tu. Sebab website Redshift ni sangat bagus. Dia ada banyak. Selain daripada Redshift pun ada juga website lain. Cuma ikutlah kesesuaian masing-masing. Okay. Alright. So kita sambung lagi. Kita cari C dia. Okay, C dia ni sama. Korang boleh pilih mana-mana. Korang boleh pilih atas. Korang boleh pilih bawah. Korang boleh pilih secara kolom, secara menegak atau sebagainya. Mana-mana boleh. So, yang tu saya skip sebab cara dia sama je, C dia macam ni. So, jawapan dia adalah berapa, korang tekan sahaja. Okay. Yang ni saya skip lah. Sebab sama je cara dia. Ataupun saya tunjuk, tapi saya tunjuk dengan cara yang lebih pantas lah. Okay, ini saya padam. So, untuk cari cofactor expansion bagi C, sebab C ni terlalu besar, so kita pun cari, kita tulis determinant bagi C adalah, apa ni, kita ambil row yang pertama ni. Okay, positif 1, so cofactor expansion dia adalah 1 positif. So, kita tuliskan terus 1, ataupun tak payah tulis pun tak apa. Potong kolom dan row dia. Okay, potong kolom and row dia. Darab silang. Okay, darab silang 8 tolak 16. Okay, saya tulis laju sikit. 8 tolak 16. Kenapa 8 tolak 16? Sebab saya terus kira 8 kali 1. Terus kira. Okay, 8 kali 1, 8. Terus tulis jawapan 8. 6 kali 3, tulis terus negatif 18. Okay, buat macam ni. Terus dia tulis. Itulah. Negatif 18. Silap ni. Okay, tolak 18. Dia terus laju sikit. Maksudnya lagi pantas lah kalau kita buat macam ni.
Tapi lagi pantas ingat lagi pantas lagi banyak cuai kita. So kalau rasa tak pro, tak apa. Kita buat satu-satu macam yang B tadi Kalau rasa pro, buat laju-laju macam C ni. Okay, and then bila kita dah cancel yang tu, kita cancel yang tengah pula. So ingat yang tengah ni adalah simbol negatif. So kena buat tolak. Okay, tolak negatif 1. Okay, negatif 1 kali 1 dapat negatif 1. Tolak dengan 6 kali 3. So dapat 18. Okay, and then tambah. Okay, tambah dengan nombor 4. So tulis nombor 4. Jangan lupa nombor 4 ni cofactor expansion dia. Okay, and then kita cancel dia. Kita dapat negatif 1 kali 3 dapat negatif 3. Tolak 24. Okay, 8 kali 3, 24. So maksudnya darab silang lah tadi. AD tolak BC. Okay, sekira satu-satu. Ni dapat negatif 10. Ni dapat 19. Okay, yang ini dapat dapat apa 4 kali negatif 27. Ini dapat negatif 108. So ini negatif negatif 10 tambah 19 tolak 108 dapat negatif 99. Okay, rasa tak confident? Tak apa, boleh buka website tengok jawapan ataupun korang tekan check calculator cari jawapan. Betul tak? Okay, macam saya terus guna calculator ni, which is A. Saya cek jawapan. Okay, sekejap saya kecilkan sikit. Okay, saya cek jawapan. So, oops. Matrix A. 114 negatif 186 331. Okay, and then shift 4 determinant shift 4 matrix A. Okay, dapat negatif 99. So betul lah, maksudnya kita cek jawapan ni betul. Bila kita dah mahir guna calculator ni, kita akan buat lagi cepat lah. Okay, jadi saya lebih suka guna komputer punya calculator sebab calculator kat komputer ni kita boleh type dekat keyboard yang saya minta awak semua download tu, salah satu ES ni, dia bagus Okay. Settle untuk cari determinants. Sama juga dengan soalan example 3, sama juga, tak ada masalah. Cuma example 3 ni dia ada 4 darab 4. Yang ni saya tak ajar lagi Okay, so kita tengok example 2. Okay, example 2 ni kita belajar lebih kecil lagi daripada tadi. Tadi ni kita belajar dia adalah cofactor expansion Okay, ini adalah dua ni B dengan C ni adalah cofactor expansion. Okay, dua ni sahaja. Yang ni bukan cofactor expansion. Yang ni adalah determinant sahaja Okay. Right. So kita tengok example 2. Okay, example 2 ni dia lebih basic lah daripada yang tadi dia lebih kecil lagi. Okay, dia cakap cari minor dan cofactor bagi setiap elemen A11 dan A32. Okay. So minor ni adalah determinant. Okay, minor ni adalah determinant. Cofactor ni adalah yang saya ajar tadi, yang di mana kita belajar plus, negatif, plus, negatif, plus, negatif, plus, negatif, plus. Ini kita panggil dia sebagai cofactor. Yang determinant ni adalah kita panggil dia sebagai AD tolak BC. Ataupun kita panggil dia sebagai minor. Bila kita gabungkan cofactor dan minor, kita akan dapat dia sebagai cofactor expansion. Okay, bila kita gabungkanlah minor dengan cofactor. Tapi sekarang ni kita belajar asing Kita belajar apa itu minor, kita belajar apa itu cofactor, tapi yang tu sebenarnya kita dah belajar dah tadi kat example 1, tapi kita belajar lagi sekali. Okay, so kita tengok kat sini. Okay. Firstly, tengok apa yang diminta dari dalam soalan. Dia minta cari minor dengan cari cofactor. Maksudnya dia nak setiap elemen ni ada cofactor, ada minor lah.
Untuk A11 ni nombor 3 kan? Dia nak minor sahaja. Dia tak nak cofactor, dia nak minor sahaja. Minor tu maksudnya dia nak determinant sahaja. Okey? Maksudnya dia tak nak pun nombor 3 tu. Jadi terus kita cancelkan row and column dia. Terus sebab dia tak nak nombor tu. Ni kita panggil dia minor. Okey, kita nak AD tolak BC sahaja. Jadi kita punya minor bagi A11 kita tuliskan dia sebagai M11. Okey, M11 sebagai minor. M11 adalah AD tolak BC dia iaitu 5 kali 8. Okey, 5 kali 8 adalah 40 ataupun boleh tulis satu-satu 5 kali 8 tolak 6 kali 4. So 40 tolak 24 dapat berapa? Dapat 16. Okey, ini kita panggil dia sebagai minor. Kita terus cancelkan kalau matrix dia terlalu besar kan, kita terus cancelkan row and column tu. Okey, kalau matrix dia terlalu besar lah. Okey, hanya 3/3 sahaja yang kita cancelkan. And then apa itu cofactor? Okey, apa itu cofactor? Cofactor ni yang saya cakap tadi. Okey, cofactor ni adalah simbol dia. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Okey. Jadi cofactor untuk 11 ni adalah 16. Kenapa jawapan dia 16? Kenapa? Sebab 11 ni berada di kawasan positif. Okey? Ingat 11 ni berada di kawasan positif. Jadi cofactor bagi A11 ni adalah jawapan bagi minor dan kita lihat simbol dia. Adakah simbol dia positif? Okey, kalau simbol dia positif, jangan ubah apa-apa nilai. Kalau simbol dia negatif, cofactor dia kena jadikan dia negatif. Okey? Tapi kenapa boleh jadi macam ni? Apa formula dia? Apa yang kita nak tahu? Macam mana cofactor ni boleh terhasil? Okey, so saya tunjukkan formula dia. Formula bagi cofactor, ni cofactor tak, bukan cofactor expansion. Ni formula. Cofactor ni maksudnya satu sahaja cofactor, bukan semua. Cofactor expansion tu maksudnya satu matrix, semua matrix. Tapi ini cofactor ni maksudnya satu nombor sahaja. Okey, cofactor ni kita gunakan satu nombor. Kita panggil dia sebagai apa ni? Negatif I plus J darabkan dengan Mij. Ini formula dia. Di mana kita punya matrix dia Aij. Okey, matrix Aij. I merujuk kepada baris. Ingat yang kita belajar minggu yang first time tu yang basic matrix tu. I merupakan row, J merupakan kolom. Okey, so kalau kita lihat di sini, I dia adalah 1, J dia adalah 1. Jadi gantikan sahaja ikut nombor dia. Ikut nombor kat sini. So sama dengan kat sini saya tulis, kat sini terus. Okey, so dia punya ni negatif tu wajib. I plus J. 1 tambah 1. Betul tak? Ke saya silap? Saya rasa saya silap kat sini. Negatif 1 kuasa I plus J. Ni ke formula dia. Saya check balik formula dia betul ke tak. Saya pun tak ingat dah formula dia. Okay, sekejap Notes, determinant. Okey, ni. Negatif 1 kuasa I plus J. Ini formula dia. Negatif 1 kuasa I plus J. Silap tadi sorry. Okey, ni I tambah J. Ni formula dia. Negatif 1 I plus J. So kat sini, negatif 1. Okey, 1 tambah 1. Okey, maksudnya kat sinilah ikut I dia. Ij dia berapa? Ij dia 1 tambah 1. And then kali dengan Mij. Mij ni kat sinilah. Okey, Mij ni kat sini 16. Kali dengan 16. Maksudnya kali dengan minor je.
darab dengan minor dia. Okey, minor dia adalah 16. So nanti kita dapat 1 kali 16 iaitu 16 lah. Sebab tu kan cofactor expansion berbentuk macam ni. Okey, plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Tapi korang tak tahu macam mana dia terhasilkan. Sebab sini adalah IJ dia adalah 1 tambah 1. Ini adalah 1 tambah 2. Okay, ini adalah 1 tambah 3. Kalau nombor genap, okay, negatif 1 ni, kalau nombor genap, contohnya negatif 1 kuasa 2, dia akan dapat 1. Negatif 1 kuasa 4, dia akan dapat 1. Ini untuk nombor genap. Kuasa genap. Macam kat sini awak lihat kan. 1 tambah 1 ni kuasanya adalah genap. Sebab tu dia positif. Nampak tak logik dia kat situ? 1 tambah 3 dapat 4. Kuasa 4 adalah genap. Iaitu kuasa nombor genap. Iaitu dia akan dapat tambah. Kalau kuasa ganjil, contohnya negatif 1 kuasa 3, negatif 1 kuasa 1, negatif 1 kuasa 5, dia akan dapat jawapan negatif 1. Dia akan dapat balik nombor asal. Kenapa? Sebab kalau tekan kalkulator, okay, negatif 1 kuasa 3, kita akan dapat negatif 1. Jadi maksudnya kat sini, nombor genap, kuasa genap ni, dia positif. Kuasa ganjil, nombor ganjil, kuasa ganjil tu akan menghasilkan nombor negatif tu balik. Sebab tu kan, cofactor expansion ni berbentuk macam ni. Okay, 1 tambah 1 dekat sini plus, 1 tambah 2 dekat sini negatif, 1 tambah 3 dekat sini plus, dan dia akan berselang-seling. Jadi, kalau kita sebagai pelajar, nak ingat semua ni memang susah. Okay, nak ingat semua formula ni sangat susah. Jadi, yang ini basic dia. Ini datangnya cofactor. Kalau susah nak ingat formula, ingat yang ni sahaja. Okay, ingat yang ni. Okay, ingat yang bentuk ni. Kalau ingat bentuk ni, tak perlu lagi pakai formula. Dah tahu dah jawapan dia apa. Okay, kalau ingat bentuk yang macam ni, automatik kita dah nampak. Oh, okay, kalau yang ni plus. Kalau yang ni negatif. Kalau yang sebelah dia mesti plus. Mesti bentuk yang macam ni. Kalau kita ingat bentuk je, automatik jawapan dah dapat. Okay. So, kita tengok macam mana pula jawapan yang seterusnya. Kita tengok pula pada A32. Okey, A32. So baris 3 kat sini, ni baris 3 kat sini, kolom yang kedua. So nombor 4 So kalau awak lihat kat sini nombor 4 ni. Okey, kita buat M32 ni, kita cancelkan dia. Kita cancelkan row and column. Cancel. Okey, kita dapat 3 kali 6 tolak negatif 4 kali 2, kita akan dapat 18 tambah 8. So dapat 26. Okay. Kadang-kadang kita confuse. Cofactor 32 ni jawapan dia positif ke negatif? Kan? Adakah 26 ataupun adakah negatif 26? Untuk cofactor 32 ni. Jadi kita lihat kedudukan dia tadi, baris yang keberapa? Okay, so ni A11, ni A12, ni A13, ni A21, 22, 23, ni 31, 32, 33. Oops, ni 32. So kedudukan 32 ni adalah negatif. So jawapan dia adalah negatif 26. Okay. Jadi cofactor ni sangat senang sebab kita cari minor dia and then jawapan tu kita tentukan simbol dia sahaja. Positif ke negatif. Tak perlulah kalau kita rasa kita nak ingat semua formula ni. Sebab formula ni macam berat sikit nak ingat. Okay? Kita just tentukan sahaja. Kita teka sahaja. Adakah dia positif atau negatif? So jawapan dia adalah negatif 26. Okay? Sebab kedudukan dia pada simbol negatif. Okay? So itu cara kita nak belajar apa itu determinant datang. Okay? Datang dari mana determinant ni? Datang daripada mana? Determinant ni datang daripada AD tolak BC iaitu minor dia. Okay, kita panggil dia sebagai minor. Dan kita juga tahu cofactor ni datangnya daripada plus minus plus ni. Okay, dan cofactor tu ada formula dia tersendiri. So yang ni di bawah topik apa? Di bawah topik determinant. Okay, senang sahaja.
So sebenarnya lah, kalau lah contoh, soalan dia tanya, find the cofactor of A. Kalau saya tanya find cofactor. Dia tak cakap cofactor expansion tau. Dia cakap cofactor sahaja. Find cofactor of A. Cofactor ni maksud dia, kita tak perlu pun cari nilai-nilai ni. Kita just kena cancel je and then tentukan dia punya jawapan dia positif atau negatif. Okay, terus buat. Tak perlu cari expansion dia. Tak perlu letak nombor 3 ni. Tak perlu sebab dia cakap find cofactor sahaja. Cofactor tunggal. Okay, cofactor tunggal. Find cofactor of A. So kalau saya cari cofactor of A ni, senang sahaja. Saya terus sediakan bentuk macam ni. Okay, saya terus sediakan bentuk macam ni. Saya copy paste je lah. Okay, saya sediakan macam ni. Ini step 1. Sediakan bentuk macam ni. Tapi saya selang sikit. Okay, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Okay, saya selang sikit. And then kita cari satu-satu. Determinant dia terus. Dia punya minor dia terus. 5 kali 8 bersamaan dengan 40. 40 tolak 24 dapat 16. So saya tulis kat sini positif 16. Maksudnya terus tulis jawapan kat sini. Cofactor tu terus tulis jawapan. Okay. And then kena teruskan lagi lah. Potong yang ni. Dan cari dia punya minor dia. 8 kali 2, 16. 16 tolak 6, 10. So sini dapat jawapan dia negatif 10. Okay. Maksudnya jawapan dia 10 tau. Sebab yalah 2 kali 8 kan 16. Okay, 16. Tolak dengan 6 kali 1 dapat 6. So dapat 10 positif kan. Jawapan dia positif. Letak saja jawapan tu. Automatik jawapan tu akan berlekat dengan simbol ni. Okay. Kalau rasa confused lagi, tak apa. Cuba panjangkan sikit. Buat macam ni 18. Okay, 18 tambah 8. Macam inilah. Ataupun yang kat sini awak boleh tulis 16 tolak 6. Maksudnya awak cari satu-satu. Yang ni awak tulis apa? Okay, yang ni awak tulis 2 kali 4, 8. So tulis 8. 5 kali 1, 5. So 8 tolak 5. Maksudnya buat macam ni pun boleh. Lagi cemat lah. Maksudnya kalau diminta cofactor bagi matrix A, kita kena cari cofactor bagi seluruh baris dan seluruh laju. Kena cari satu-satu bagi setiap matrix ni. So kena cari semua leceh kan nak buat kan? Tapi memang kena buat sebab nanti bila kita nak cari matrix inverse, okay, bila kita nak cari matrix inverse, okay, awak kena lihat notes yang saya bagi ni dia ada step 1, put symbol for each row and column. Okay, ni guna adjoint method. Find A inverse by using adjoint method. First awak kena put symbol each row and column. Macam tadilah yang saya tunjuk tu. Kena cari cofactor dia. C sebagai cofactor. Okay. And then tengok kat sini saya tunjuk step 2 ni. Find cofactor for each row and column. Sebab yelah kita nak cari A inverse, kita kena gunakan adjoint method. So adjoint method ni kena cari cofactor. Kan? Sebab tu basic ni kita kena belajar. Okay, basic ni kita kena belajar. And then cari adjoint dan sebagainya lah. Okay, so yang tu nanti saya ajar. Sekarang ni kita habiskan yang ni dulu. Okay. So, teruskan lagi. Kita cari lagi. Potong 2 ni. Okay, potong 2 ni kita akan dapat 1 kali 8 dapat 8. So, tulis ini 8. Kemudian negatif 4 kali 4 dapat negatif 16. So 8 tolak dengan negatif 16, awak boleh jadikan dia 8 tambah 16 lah. Okey. Jadi teruskan lagi, buat pelan-pelan. Okey, 3 kali 8 24. Negatif 4. So 4 lah. Okey. So maksudnya negatif 4 kali 1 4. Negatif 4 kali 1 negatif 4. So negatif jumpa negatif dapat positif Sebab saya buat satu-satu kat sini. So benda ni kena buat slow-slow. Dan memang makan masa. Belajarnya sikit tapi nak buat dia leceh. Okey, belum ERO lagi.
And then cancel yang ni kita dapat 3 kali 4, 12. Tolakkan dengan 1 kali 1, 1 Okay, 1 kali 1, 1. Okay, cancel satu-satu. Cancel yang ni, lepas tu cancel yang ni, and then cancel yang ni. So, kena buat satu-satu So, 6 tambah 20. Okay, dan yang ni awak boleh dapat ni berapa? Berapa Ni 3 kali 6, 18. Yalah, sebab kita nak inversekan semua ni, kita tak boleh gunakan masa kita belajar SPM. Kalau awak nak inversekan square matrix tu bolehlah. Kita gunakan ni kan A, B, C, D kan. Kalau kita belajar inverse yang masa zaman sekolah, kita belajar 1 per AD tolak BC darabkan dengan DA negatif B negatif C. Yang ni kita belajar masa sekolah dulu, masa SPM. Sebab dia square matrix yang berbentuk 2 kali 2. Tapi macam mana kalau berbentuk 3 kali 3? So 3 kali 3 ni tak boleh guna cara ni. Okey, 3 kali 3 kena guna cara cofactor ni. Kita panggil dia cofactor. Okey, so yang ni kena cari satu-satu lah. Ni 18 tolak 8. Okay, 18 tambah 8 ni. Okay, 18 tambah 8 ni. Okay, 18 tambah 8. And lastly, 3 kali 5, 15. Tolak 2 Okay, so nanti jawapan dia terus tulis kat sini. Kita terus gantikan dia lah jawapan dia apa. 18 tambah 8, 26. Sini negatif 26. Okay, 24 tambah 4 dapat 28. 16 tolak 6 dapat 10. So negatif 10. 8 tolak 5, 3. 8 tambah 16, 24. Negatif 24. So ni 12 tolak 1, 11. Negatif 11. Ni 13. Dan ni adalah 26. Okay, so jawapan ni, ini kita panggil dia sebagai cofactor. Ni C C bagi A. Cofactor bagi A. CA itu tulis CA adalah ini. Okay, so ini adalah contoh untuk kita cari cofactor keseluruhan matrix. Ni 3 darab 3. Nanti kalau 4 darab 4 lagi susah. Okay. So yang tu boleh try buat sendiri untuk cofactor. Sebab sekarang ni kita belajar basic kepada determinant. Kita belajar basic kepada determinant. Determinant ni sebenarnya dia sikit je topik, tapi dia punya topik yang sikit itulah yang sangat complicated. Okay, tapi bagi saya determinant ni sangat senang lah sebab kita just tahu bentuk yang betul macam ni ni simbol. Ini kena tahu. Kalau tak tahu konsep cofactor ni, memang kita tak boleh buat. Okay, memang kita tak boleh buat lah. So, kena tahu macam mana nak bentukkan simbol. Dia mesti mulakan dengan positif, lepas tu berselang-seli. Okay. So, kalau ada yang nak salin ni, salin dulu. Kalau ada lah. Okay, yang bawah ni, yang atas tak salin lah sebab yang atas ni dah ada dalam notes. Yang bawah ni tak ada lagi dalam notes kan. Okay, so, kita rehat dulu 2 minit.
Alright, so next kita sambung example 3 Kita dah nak habis dah. So relax dulu. Okay, example 3 ni sama je macam tadi, cumanya saya tetap kena ajar. Okay, yang ni kita panggil dia cofactor expansion ataupun yang tadi lah yang first example 1 tadi sama Cofactor dengan cofactor expansion lain tau. Kalau cofactor, apa beza cofactor dengan cofactor expansion? Kalau cofactor, kita gunakan konsep cari nilai plus minus plus tadi tu Okay, ini sahaja. Kalau cofactor expansion, kita just buat satu row sahaja. Kita tak buat semua. Kita buat sebagai satu row sahaja atau satu kolom sahaja atau mana-mana row. Okay, mana-mana row ataupun mana-mana kolom. Okay, yang itu kita panggil dia cofactor expansion. Ini sangat bebas. Expansion ni adalah bebas. Dan saya lebih suka cofactor expansion berbanding cofactor. Okay, so soalan ni senang macam tadi. Cumanya soalan ni lagi senang sebab ada nombor kosong. Saya suka buat cofactor expansion ni kalau ada nombor kosong. Okey, kenapa? Okay, kita lihat kat sini. Okey, katakan kita detect dalam matrix ni kita ada nombor kosong. So kita ambil lah row yang pertama sebab dia ada nombor kosong atau kolom yang ketiga sebab dia ada nombor kosong. Mana-mana boleh. Sebab apa kita kena ambil nombor kosong? Sebab bila kita ambil nombor kosong, solution dia sangat pendek. Okey, solution dia sangat pendek. Tengok macam mana solution dia boleh jadi pendek. So bila kita nak cari determinant A, ni cofactor expansion kita panggil dia sebagai determinant. Bila kita nak cari determinant A, kita akan terus tulis macam ni 3, nombor besar dia nombor 3 dan nilai dia adalah positif. So positif 3. Okay, and then baru cancelkan dia. Yang ini kita kena ambil nombor asal. Sebab kita panggil dia cofactor expansion. Kena ambil nombor asal. Ataupun determinant ambil nombor asal. 3 kali dengan negatif 4 kali 2 dapat negatif 8. Ni saya terus buat Negatif 4 kali 2 dapat negatif 8. Tolak dengan negatif 3 kali dengan 4 dapat negatif 12. So negatif dengan negatif dapat positif 12. Okay, buat slow-slow Kemudian cofactor yang seterusnya adalah negatif dan kita tahu nombor 1 ni adalah nombor positif. So negatif 1 adalah negatif sini negatif 1 sini So negatif ni datang dari mana? Negatif ni datang daripada konsep cofactor tadi tu Okey, negatif 1 ni saya tak nak tulis nombor 1, saya tulis jawapan terus. Okey. Cancel nombor 1. Cancel kolom and row bagi nombor 1 tu. So negatif 2 kali 2 dapat negatif 4. Okey, negatif 3, tolak negatif 3. So tolak dengan negatif dapat positif. So 3 kali 5 dapat 15. Okey. And then ingat, sebabkan nombor ni nombor kosong, kita tak perlu tulis apa-apa. Dalam kerja dia tambah kosong saja Tak perlu buat apa-apa. Sebab dia kosong. Sebab tu saya cakap, cofactor expansion yang paling senang apabila matrix tu mempunyai nombor kosong. Okey, kalau matrix tu mempunyai nombor kosong, dia sangat senang. Sebab kita terus skip dia punya solution kat sini. Terus kosongkan dia. Lepas tu kita kira lah macam biasa. Okey, ni 3 kali berapa ni? 3 kali 4 dapat 12. Negatif 11. Dia dapat 1 Betul tak? Dapat 1. Okey. So pengiraan dia macam tu sahaja. Simple. Okey. Ini cofactor expansion ataupun determinant bagi matrix 3/3.
Okay. Next. Yang ni macam mana pula kalau matrix 4 darab 4 ni? Macam mana nak buat? Ini sangat besar, sangat susah. Contohlah. Okay, contohlah. Kalau awak tengok kat sini, nombor kosong dia ada banyak kat sini. Row pertama, okay, kolom kedua, okay, row yang keempat. Tapi kalau kita masih lagi jenis yang tak reti nak buat pemilihan yang baik, contohnya kalau kita ambil row yang pertama, dia jadi solusi yang sangat panjang lah. Okay, dia jadi solusi yang sangat panjang. Contoh kat sini, kalau dia ada 4 darab 4, kita buat dia sebagai macam ni. Kofaktor dia ataupun kofaktor expansion bagi A ataupun determinant bagi A, kita akan tulis dia sebagai 1 ni positif positif, negatif, positif, negatif. So kalau awak jenis yang straight forward sahaja, 1 ni, okay, awak tulis 1 positif ataupun tak payah tulis tak apa. Kemudian awak try buat apa? Okay, awak try buat apa? Awak potong row and column dia. Okay, potong row and column. Dia bukan berbentuk 2 darab 2. Dia berbentuk 3 darab 3. So dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni 1, 0, 0, 2, sorry. Palang 1, 0, 0, 2, negatif 2, 0, 2, 1, 1. Dia jadi palang. Palang ni maksudnya determinant determinant dia. So nanti lagi panjang jalan kerja dia. Lepas tu awak kena tolak lagi dengan yang ni kosong. So kosong tak ada apa-apa. Dia boleh skip. Tambah dengan kosong boleh skip. Tolak lagi dengan 1. So dia ada lagi satu jalan kerja. Okey. Dia ada lagi satu jalan kerja macam ni, determinant. Okey, tolak lagi dengan determinant bagi ni kalau awak ambil yang nombor last ni, kena potong ni, potong ni. So tinggal 3, 1, 2, 1, 0, negatif 2, 2, 0, 0. Lepas tu kena buat lagi determinant bagi yang ni. Kena kecilkan lagi. So kalau awak jenis yang ambil yang atas juga, masih lagi jenis ambil yang atas juga, so jalan kerja dia lagi panjang. Okey, nampak tak? Jadi, apa yang kita nak fahamkan kat sini adalah kita kena buat pilihan yang terbaik. Ini sangat panjang. Jawapan dah betul tapi sangat panjang. Okey, sangat panjang. So tak nak. Don't don't. So kita tukar tukar cara. Kita tak nak yang ni. Cara ni sangat panjang. Okey. So cuba kita lihat. Kita detect row yang pertama kosong dia ada 2. Okey. Row yang kedua tak ada kosong langsung, lagilah panjang. Okey. Row yang ketiga ada nombor kosong tapi sikit je. Row yang keempat ada nombor kosong tapi sikit. Ada 2. Okey, kita tengok pula kolom. Kolom pertama tak ada nombor kosong. Memang tak sesuai. Kolom yang kedua ada banyak nombor kosong. Okey. Ada banyak sangat nombor kosong. Ada 3 nombor kosong. So yang ni saya rasa ini lebih bagus. Maksudnya jalan kerja yang lebih ringkas lah. Okey. Boleh, tak ada masalah. Ambil yang ada banyak kosong ni. So nampak tak flow bila kita nak buat determinant ni? Sebab 3 darab 3 pun boleh pilih mana-mana. Okey, 3 darab 3 ni boleh pilih mana-mana, 4 darab 4 pun boleh pilih mana-mana. Yang penting kita pilih mana yang kita rasa lebih senang. Okey, next. Lepas kita pilih, contoh yang kita pilih yang ni, kena ingatlah simbol dia macam mana. Sini positif, sini negatif. Okey, positif, negatif, positif. Okey, ikut simbol dia. Okey, next. Kita buat negatif kosong. Negatif kosong, tulis je macam ni, tak ada masalah. Tambah 1. 1 tu maksudnya determinant dia teruslah. Kita buat satu jalan kerja sahaja. Okey, tambah. Negatif kosong ni tak ada apa-apa lah, boleh cancel. Tambah dengan okey, 1 1. 1 tu kat sini kan, kat tengah-tengah ni kan. So potonglah dia punya 1 tu dengan row and column tu, potong sahaja. Lepas tu tinggal apa? Tinggal 1, 0, negatif 1 kan, tulis. 1, 0, negatif 1, tulis sahaja apa yang tinggal tu. Okey.
Dan tulis 1, negatif 2, 1, 2, 0, 1. Nampak Okay, sama tak macam ni? Okay, sama. Okay, sama And then, sekejap lupa pula. Ni negatif, positif. Negatif, positif. So, tolak kosong, tambah kosong. Ini tak ada apa-apa. Ni boleh buat abai saja, buat palau saja. Yang penting kita cari terus determinan yang ni. Terus cari determinan yang ni. Tak perlu susah-susah cari determinan yang besar-besar tadi tu. Okay, so kita terus samakan dengan yang ni macam mana nak cari determinan dia? Sama juga. Boleh pilih mana-mana. Katakan kalau nak pilih row yang pertama, boleh sebab tak panjang mana pun. Tapi kalau nak lagi pendek, ambil kolom kedua ni. Sebab ada dua nombor kosong. Boleh tak ada masalah. Cuma dalam note saya ni, saya buat macam mana? Saya buat sekejap Yang ni saya rasa saya silap ni, typo kat sini. Okey, ni ada typo Ni negatif kosong, 1. Ni negatif tolak kosong, ni tambah kosong Ni bukan tambah 1. Ni nak kena edit ni. Okey, ini kosong sebenarnya. Ni bukan tambah 1 Okey, yang ni dah betul lah. Okey, ni dah betul. Okey, dan saya buat macam mana? Saya buat 1 kemudian kali dengan saya ambil baris pertama saya ambil row yang pertama. Okey, tapi kalau korang nak ambil row yang kedua, kolom yang kedua pun tak ada masalah. Contohnya kalau saya ambil kolom yang kedua ni, saya buat dia macam tadilah. Ambil positif, negatif, positif, negatif So so kat sini negatif, positif, negatif. So nanti tulis nombor asal, nombor negatif 2 tu. Okay, and then kita cut row and column dia. Macam tadi cut dia. Cut dia tengah-tengah ni. So tulis kat sini 1 darab 1. Okay, padam balik simbol ni. 1 darab 1 dapat 1. Tolak dengan negatif 1 darab 2. Negatif tu jumpa negatif, positif lah. So 1 darab 2 dapat 2. Okay, terus buat macam ni. Siap. Ataupun kalau takut salah, tulis macam ni negatif kosong. Okay. Tambah dengan negatif 2. 1 tambah 2 boleh macam ni. Lepas tu tolak kosong balik. Tak ada masalah. Tapi kalau saya kalau dah tahu kosong, kosong je lah. Biar je lah. Jangan buat apa-apa. Okay. Macam tu je lah. Okay, so kalau jadi macam ni, nak buat macam mana? Kiralah negatif 2 kali 3. So dapat negatif 6. Sama tak jawapan? Sama. Walaupun kita ambil row dan kolom yang lain. Okay, tak ada masalah. Cuma solution dia je lah yang lain. Yang penting dapat jawapan. Tak yakin? Contoh tak yakin? Buka calculator. Atau buka website. Calculator ni tak boleh cari determinant untuk 4 darab 4 ni. Website boleh. Okay, so kita check. Okay, determinant calculator. Kita check 4 darab 4 tu. Okay, ni 1, 0, 0, 1, negatif 1, 3, 1, 2, 2, 1, 0, negatif 2, oops. Ni negatif 2, 1, ni adalah 2, 0, 0, 1. Calculate. Tengok jawapan dia negatif 6. Betul lah. Solution dia tak payah tengok sebab solution dia guna ERO. Okay, so macam inilah cara dia. Determinan dia adalah negatif 6. Kalau rasa tak yakin, check balik guna ratios tu. Okay, so itu solution dia. Kalau 5 darab 5, 5 darab 5 sangat ekstrim lah. Tak perlu belajar pun. Sebab jarang soalan tanya 5 darab 5 punya determinan. Biasa paling ekstrim pun inilah 4 darab 4. Tapi kalau dapat je soalan 4 darab 4 ni, bila dia punya apa panggil? Orang kata tak ada nombor kosong tu, kita panggil sebagai soalan yang paling malang lah. So kalau dapat soalan yang macam tu memang susah. Tapi sebagian korang belajar yang matrix yang basic-basic je kan. So kalau basic-basic rasanya tak ada kot 4 darab 4 ni. Paling tidak pun matrix untuk 3 darab 3. Tapi cara yang samalah. Kalau jumpa nombor kosong, kita ambil row atau kolom yang ada banyak nombor kosong tu. Kita kena pilih yang baik. Nak cepat buat kerja kan? Boleh pilih yang tu Okay, so ini berkenaan dengan saya ajar tips tips congak
cofactor expansion. Cari nombor kosong. Okay. So saya tulis kat tepi ni. Tips. Okay. Cari nombor kosong yang banyak. Okay. Lepas tu baru kita pilih row atau column mana yang kita nak. Sebab nanti bila kita nak ni ada tak masuk dalam tu? Oh tak ada. Okay, sebab nanti bila kita nak cari determinant ni memang takut confuse kan, takut salah kan. So kena tahulah. Alright. Okay, last but not least, sebelum kita masuk kepada system linear equation, kita akan belajar ni lah. Kita panggil dia sebagai gabungan keseluruhan topik bagi determinant. Ini sebagai topik terakhir lah dalam determinant. Okay, kita panggil dia apa? Kita panggil dia sebagai adjoint. Kita combine keseluruhan untuk cari matrix inverse. Matrix inverse ni kita boleh cari dengan menggunakan ERO atau adjoint. Apa itu ERO? ERO ialah ERO yang tu kita akan belajar minggu depan. ERO ialah elementary row operation. Okay, elementary row operation ni korang tak belajar lagi dekat SPM sebab yang ni masa form 6 dah belajar atau masa matrikulasi dah belajar lah. Mereka lagi tekankan elementary row operation. Okay, tapi untuk kita punya course, okay, kita still lagi kena faham apa itu elementary row operation untuk kita gunakan pada Gauss. Okay, Gauss elimination. Gauss elimination ada dua iaitu Gauss biasa dan Gauss Jordan Gauss atau Gauss Jordan macam inilah. So dia ada dua. So dalam Gauss ni kita nak kena pastikan bahawa matrix tu berbentuk REF ataupun berbentuk RREF. So yang ni pun korang kena banyak lagi belajar. Sebab tu minggu depan kita kena terus masuk elementary row operation. Okay, baru kita boleh masukkan Gauss and Gauss Jordan. Tapi ingat, elementary row operation ni kita juga boleh gunakan pada banyak-banyak jenis. Kita boleh gunakan untuk cari determinant, kita boleh gunakan untuk cari matrix inverse, kita boleh cari vektor, kita boleh cari Gauss, kita boleh cari apa panggil? Itu je lah kan. Ada banyak sebenarnya function ERO ni. Sebenarnya cerita ERO ni adalah main kepada matrix. Yang kedua adalah determinant. So determinant ni pun besar juga. So nak tak nak korang kena belajar. Okay. Next, example yang terakhir adalah example 4. Okay, so example 4 ni kena tengok betul. Okay, yang ni saya tak nak conteng, yang ni saya terus ambil daripada note sahaja. Step 1, okay, awak lihat kat sini, kita gunakan setadilah. Step 1 adalah meletakkan simbol pada kedudukan yang betul. Okay, macam ni kan. Tapi tambah sikit lah. C ni bagi siapa? Bagi matrix A. So tulis CA CA kecil macam ni. Ataupun CA macam ni CA. Maksudnya cofactor bagi matrix A. Okay, ni kita panggil dia cofactor. C sebagai cofactor. Bukan cofactor expansion tapi cofactor. Okay, and then step 2. Yang ni tadi saya ajar. Cari cofactor for each row and column. Okay, step 2 kat sini. Okay, macam mana dia buat? So kita tengok kat sini sama-sama kita tengok. Bila kita letakkan tambah, tolak, tambah berselang-seling lah. Atas bawah kiri kanan kan. Okay. And then macam mana kita nak cari dia punya minor ni? Kita cancelkan terus. Okay, cancelkan terus. Okay, cancelkan yang ni. Kita dapat 6 kali kosong, kita dapat kosong. Okay, tulis dulu kosong. Kemudian tolak dengan 3 kali negatif 4. Okay, 3 kali negatif 4 kan dapat dengan negatif 12.
So negatif 12 ni jumpa dengan tolak, so dapat tambah lah. So hati-hati simbol tu penting tau sebab kita biasanya salah dekat simbol sahaja. Okay. Sebabkan di kat sini awak lihat ada satu negatif. Kalau ada satu negatif, jadikan dia positif. Kalau dia dua-dua positif, jadikan dia tolak lah. Ataupun kalau dua-duanya negatif. Okay, tu nak cepat lah. Okay, yang ni kosong tolak 6 sebab kita cancelkan yang kedua. Kita cancelkan macam ni. So 1 darab kosong, kosong. 3 darab 2, 6. So kosong tolak 6 dapat negatif 6. Macam tu Okay, next. Sama juga. Negatif 4 tolak 12. So potong yang ni. Yang ketiga. Dan seterusnya. Kena potong lah. Okay, ni negatif 4 tolak 12. Negatif 4 tolak 12. Tulis je terus. Okay, lepas tu potong yang ni. Lepas tu potong yang ni. Dan yang ni. Okay, kena potong satu-satu. Buat slow-slow So 3 kali kosong, kosong. Negatif 1 kali. Saya salah je ni. Saya salah potong je. Okay, 2 kali kosong, kosong. Negatif 1 kali negatif 4 dapat positif 4. Yang ni kadang-kadang kita salah. Negatif 1, negatif 4, tulis dulu 4 kat sini. Okay. Tolak tu biarkan dulu. Okay. Negatif jumpa negatif, positif. Tapi ingat, dia ada tolak lagi satu. So, dia macam ni Tolak dengan negatif 1 kali negatif 4. So, dia ada jawapan dia macam ni Negatif 4. Okay. So, jawapan dia tolak 4 So, hati-hati kat sini, negatif 4. Lepas tu jumpa lagi negatif, dia dapat positif 4 nanti dia banyak sangat simbol kat situ. Sebab tu, yang ni hati-hati. Simbol negatif, positif, hati-hati Okay, yang seterusnya samalah, buat benda yang sama. Okay, lepas dah potong-potong, dah cari cofactor tu, calculate macam biasa. Okay, ni jawapan dia. Okay, ingat kita nak cantikkan dia, kita tuliskan dia sebagai CA. Okay, nak cantikkan dia lah. Kalau tak nak tak apa. Tak salah pun. Okay, ni jawapan bagi cofactor yang kita buat tadi tu. Masa example tu tadi tu Okay, sekarang kita belajar benda baru pula. Okay, kita belajar benda baru iaitu tambah sikit pengetahuan. Apa itu adjoint? Okay, adjoint ni adalah dia ada formula kat sini. Okay. Step 3 adalah cari adjoint dia. Okay, adjoint ni ada formula dia lah. Adjoint A sebab matrix A kan. Kalau matrix B kita panggil adjoint B. Okay, adjoint ni maksudnya kita transposekan cofactor tadi tu. Maksudnya adjoint A ni adalah kita transposekan cofactor A dia tadi cofactor A yang ditransposekan. Transpose ni maksudnya terbalikkan row and column tu. Okey, maksudnya kalau kita baca dia secara menegak 12 4 12 ni, kita akan baca dia secara melintang. 12 4 12. Terbalikkan row and column dia. Ni pun sama 6 2 negatif 10 pun sama. Senang je adjoint ni. Adjoint ni cari dulu cofactor baru transposekan dia. Okey, ni negatif 16 16 16 ni macam ni bacaan dia. Okey, adjoint ni senang. Okey, boleh tengok formula kat sini. Itu je lah. Menggunakan adjoint method. Tapi dia nak apa? Dia nak ni soalan pertama dia nak yang A inverse. Okay, A inverse bagi 3 darab 3 ini formula dia. Okay, ada banyak formula kat sini. Okay, step 4 saya tulis kat tepi ni lah. Cek Okay, ni Okay. Step 4, kita tengok lepas kita dah settle 3 step yang asal, kita dah tahu cofactor dia, kita dah tahu adjoint dia. Okay, kita masukkan dalam formula ni A inverse adalah 1 bahagi dengan determinant A.
kemudian darabkan dengan adjoint A. Banyak formula dia. Ini adalah formula bagi matrix inverse. Okay. So, macam mana nak buat? Okay. Tengok Cari dulu determinant A. Sebab apa? Sebab kita tak tahu lagi determinant A tu apa. So, macam saya kan. Saya cari determinant A, ambil A yang asal. A yang asal yang ni ada nombor kosong tak? Okay, ada Sama ada kalau kita nak pilih secara row ataupun secara kolom ni adalah terpulang. So, kita ambil macam ni lah. Macam dalam notes ni. 2, negatif 4 dengan kosong So, kita baca dia macam mana? Kita baca dia positif, negatif, positif. Okay, positif, negatif, positif. Okay, and then 2 ni, tulis 2. Kemudian cancel dia punya ni. Okay, 2 kali 3, 6. So, tulis 6. Kat sini 6. Okay, kemudian negatif 6. Negatif 1 kali 6 dapat negatif 6. So, negatif jumpa negatif dapat positif 6. So, dapat 6 tambah 6 lah. Okay, and then nombor yang seterusnya adalah nombor negatif 4. So, saya tulis negatif 4 dekat sini. Ingat, kofaktor dia bernilai negatif. Ingat kat sini, kofaktor dia bernilai negatif. So, tambah lagi satu negatif. So, negatif jumpa negatif dapat positif 4. Okay. And then 3 darab 3, 9. Negatif 1 darab 1, 1. So, 9 tambah 1, 10. Kenapa tambah? Sebab negatif jumpa negatif positif. Dia banyak lah. Dia banyak main kat simbol sahaja. Okay. Lepas tu dapatlah 4 darab 10. Dapat 40. Okay. Kosong ni tak payah buat apa-apa. Alright. So, dapatlah 24 campur 40 dapat 64 Okay, so masukkan dalam formula ni 1 bagi determinant A iaitu 64. So macam ni. And then masukkan adjoint tadi. Adjoint ni ambil balik daripada sini. Okay, salin balik. Lepas tu stop sampai sini pun dah okey. Okay, ni dah betul lah. Tapi kalau lebih baik kita darabkan dengan yang dalam. Yang ini tak perlu tulis sebab ni dah darab Silap pula. Saya punya note ni banyak typo lah. Okay, ni padam. So ni jawapan dia. Terus je matrix ni. So dapat macam mana 3/16 ni? So kira lah. Okay, 12 kali 1/16. 1/4. Dapatlah 3/16 So cari satu-satu. Dia kena darabkan dengan semua 1/4 ni darab dengan semua. Okay, darab dengan semua Semua sekali. Kita panggil dia skala matrix. Okay, darab. Itu dapat jawapan. So itu sahaja adjoint. Itu sahaja matrix inverse dengan menggunakan adjoint. Okay. Tapi kalau nak start sampai sini pun betul lah, tak ada masalah. Cuma tak lengkap. Seeloknya kalau kita darab terus dalam tu. Kalau dapat dalam pecahan tak ada masalah. Biasa macam tu lah. Okay, ni saya nak betulkan notes sekejap. Okay, sekejap sebab tadi ada banyak typo kan. Okay, ni tak payah tulis. Lepas tu, okay, ni kosong tadi. Okay, itu je lah typonya. Okay, then export PDF. Okay, so nanti ada 3 soalan ni kan. Kita try buat satu dulu Okay, last ni saya ambil self practice one. Self practice one pula. Sekejap
Nanti yang ni saya re-upload balik semula dalam Google Classroom. Sebab, tapi kalau korang dah download tak ada masalah lah. Cuma typo je kan. Okay, saya nak ambil yang ni lah sebab soalan C ni nampak macam senang banyak kosong. So yang ni rasa macam lagi cepat kot kalau buat kerja. So saya ambil soalan C ni. Okay. Ikut step by step tu, kita ada step 1, step 2 sampai step 4. Okay, step 1 adalah kita cari dia punya, kita cari pula. Kita tentukan cofactor dia. Okay, step 1, cofactor dia macam mana? So C, A adalah, kita tahu bahawa, terus dia masukkan dalam step 2. Ni plus, minus, plus, minus, oops, kasih ruang sikit. Minus, plus, minus, plus, minus, plus. Okay, terus masuk dekat step 2. Kita terus tuliskan dia punya nilai lah. Kalau kat sini nombor dia 2 kan, kita tak payah ambil, kita terus potong. So kita dapat 1 kali 2. So 1 kali 2 adalah 2. Okay, 3 kali kosong kosong, tolak kosong tak ada apa-apa lah. Okay, and then cancel yang tengah. 0 kali 2 kosong. Okay, 3 kali kosong kosong. So tak ada apa-apa Negatif 3 kali kosong, so dapat tambah kosong, tak ada apa-apa lah. Okay, sama juga. And then kosong. Okay, kosong. Tolak kosong, tak ada apa-apa. Dia banyak kosong kat sini. Lepas tu yang ni, kalau kita cari dia punya ni, yang seterusnya bawah ni, negatif 3 kali 2 dapat negatif 6. 5 kali kosong kosong. Okay, and then teruskan 2 kali 2 4. Okay, kosong. Okay, yang seterusnya potong yang ni. Kosong. Tambah kosong. Okay. Yang dalam ni tak ada masalah lah kalau nak salah simbol pun sebab dia kosong-kosong kan. Kita tahu jawapan dia kosong kan. So tak apalah. Okay, next. Tengok kat sini, potong. 3 darab 3, 9. Positif, ingat Negatif 3 darab negatif 3 dapat positif 9 So tolak 5, dapat berapa? Okay, and then seterusnya. Negatif 2 darab negatif 3 dapat negatif 6. Okay, tolak 5, tak ada apa-apa. Okay, and then 2 tolak tambah kosong, okay, tak ada masalah. So ni 2 tambah kosong, tak ada masalah Okay, sebab apa? Sebab kita darab silang je dari tadi. 2 darab 1, 2. Negatif 3 darab kosong, kosong. Tak ada apa-apa. So biarkan je lah. Okay, so dah dapat macam ni. Cari jawapan dia. Apa CA dia? Okay, so CA dia adalah 2 tolak kosong, 2. Terus tulis jawapan 2. Negatif 6, jumpa negatif dapat positif 6. 9 tolak 5 dapat 4. Kosong, kosong tak ada apa-apa. Negatif kosong, dia tetap kosong. Tak ada ni nombor sifar tak ada negatif. Okay, so kalau yang kosong tu terus tulis kosong macam ni kosong. Siap-siap. 4 tolak kosong, 4. Negatif 6 tolak 5 dapat negatif 11. Negatif 11 jumpa negatif dapat positif 11. 2, 2. So ini jawapan dia. Okay, lagi cepat kita buat sebab banyak nombor kosong. Ini saya tak tepi. Okay, cari adjoint. Okay, adjoint ni adalah transposkan jawapan tadi. Okay, ini jawapan kita. Kita transposkan dia, kita tukar tempat dia. Kita transposkan dia, dia jadi 2, 0, 0. Okay, and then 6, 4, 0. 4, 11, 2. Okay. Ini kalau awak nak tahu kan, bentuk dia bentuk apa? Bentuk ni lower triangular matrix. Sebab ada nombor kat bawah Lower triangular. Kalau nak tahu bentuk lah. Yang ni upper lower. Upper lower pula. Upper triangular
Sebab dia ada nombor dekat atas. Ingat, kalau kita transposkan dia, dia tetap dapat upper triangular dan lower triangular. Dan kalau kita ni, kita dapat bentuk yang sama juga lah. Ada kosong kat apa ataupun lower. Tak ada masalah. Saiz ni korang tengok balik nanti. Okey, apa lagi? Kita tengok jawapan lah. Betul tak? Rasa dapat jawapan salah. Okey, ada silap kat sini. Okey, ada yang tersilap. Ada silap kat sini. Sekejap Kalau kita potong yang bawah, 2 kali 3 dapat negatif 6. Okey, 2 kali 3 dapat negatif 6. Tolak kosong. Ni tolak kosong. Silap typo. Patutlah salah. Okey, sebab 5 kali kosong kosong kan? Okey, and then negatif 6 jumpa negatif dapat positif 6 So macam ni. So yang ni tadi 6. Okey. Itu adjoint. Determinant A, step yang keempat, determinant A apa? Kita ambil lah mana yang banyak kosong ni kat sini bawah ni. Okey, ambil yang bawah ni atau nak ambil yang kolom ni pun boleh, tak ada masalah. Jawapan dia sama. Okey, tapi saya potong yang ni. Saya potong yang ni, saya cari, saya tulis nombor 2 dulu. Okey, sebab ni positif, negatif, positif, negatif, positif. So, nombor 2 ni adalah positif. So, saya ambil nombor 2 tu sebagai positif. 2 kali dengan, okey, potong yang ni. 2 kali 1, 2. Negatif 3 kali kosong, kosong. So, tolak kosong lah. Okay, macam ni. So, jawapan dia adalah 2 kali 2. So, jawapan dia 4. Okay. And then, masukkan dalam formula 1/4. Ataupun kalau kita tulis A inverse. A inverse adalah A inverse 1/4. Okay. Ni tulis balik adjoint. 1/4 adjoint. Adjoint itulah adjoint. So ambil balik yang ni. Okay, oops. Okay. And then darabkan yang dalam. Kalau tak nak tak apa, tapi lebih cantik kalau kita darab. Okay. So 1/4 darab 2 dapat 1/2. Kosong, kosong, kosong. Ni dapat 1, 1. Ni dapat 3/2. 3/2 ni dapat 1/2. Okay. So yang ni siap jawapan dia boleh saya mark sendiri. Okay, jawapan dia dekat sini. Okay, so jawapan dia kat sini 1/2, 3/2, 1, 3/2, 1/2 dan sebagainya lah. Atau ingat, kita juga boleh gunakan calculator untuk cari matrix inverse. Okay, macam tadi saya ajar, kalau dah letak jawapan, dah letak matrix tu, okay, matrix A tadi, isikan dia 2, negatif 3, 5, kosong, 1, negatif 3 dan sebagainya. 0, 0, 2. Okay, so kita isikan sahaja dalam calculator ni. Lepas tu, shift 4. Okay, cari matrix inverse. So, kalau saya tekan matrix A, and then saya tekan kuasa ni, saya dapat jawapan dia. Ini jawapan dia. 0.5, 1/5. Okay, ataupun kat sini kita boleh scroll. 1/2, 3/2, 1, 3/2, 1, 0, 0, 0, 1/2. Okay, ini cara dia sama je. Just kita tekan, tadi dah isi data tu. Just ubah sikit je. Okay, tekan matrix A. Lepas tu tekan yang lambang ni, sebelah log yang ni, atas log ni, yang ada X kuasa negatif 1. So, dia jadi macam ni lah. Ataupun kalau tak reti, buatlah kuasa negatif 1. Tak boleh. Dia kena ni juga. Dia kena ni. Letak X kuasa negatif 1. Macam ni lah. Okay, nampak tak button ni? Dia dekat bawah mode. Okay, so nanti dapat jawapan. Okay, kalau tak reti juga guna calculator tu, tak apa. Korang boleh buka resist tu. Sama juga.
korang boleh cari inverse matrix method. Okay, inverse matrix ataupun inverse matrix kat sini. Boleh try kira lah dekat sini. Kalau kalkulator lama pun boleh juga. Okay, lab pula yang tu, tak apalah. Kalau kalkulator lama pun boleh, tak ada masalah. Sama je Mode mat, lepas tu masukkanlah shift 4. Okay, dimension berapa? Okay, 3 darab 3. Oops. Shift 4, dimension 3. So isikan dia nombor matrix tadi 2, negatif 3, 5, 0, 1, negatif 3, 0, 0, 2. Okay, and then shift 4. Okay, tekan 3 untuk mat. Okay, pilih 1. So dia dapat macam ni tau, mat A. Nampak tak yang simbol ni? Okay, yang simbol yang bawah mode ni. So nanti tekan je sama dengan. So dia akan keluar macam ni lah. Dia akan tekan scroll sahaja. Scroll sahaja. Tapi scroll ni tak cantik lah sebabnya kita dapat satu-satu yang bentuk dia. Dan dia dapat dalam bentuk point. So macam mana kita nak tahu jawapan dia dalam bentuk pecahan? So kalau dapat dalam bentuk point, tekan je pecahan ni. Okay, tekan shift pecahan. Dia kena buat satu-satu. Sebab tu saya tak suka guna kalkulator lama ni. Tapi tak apa. Selagi korang buat betul, yang penting jawapan dia mesti betul. Itu kita panggil dia sebagai determinant dan matrix inverse dengan menggunakan adjoint method. Adjoint method ni sama je dengan determinant method. Dia satu cara je. Ingat kita ada adjoint method dan ada ERO method untuk cari matrix inverse. Kalau soalan tanya gunakan determinant method, maksudnya awak kena guna adjoint method lah. Okay. Kalau kena guna adjoint method, so kena belajar cara ni. Yang penting ikut soalan. Okay, sebab soalan ni banyak kosong kan, dia jadi senang lah. Soalan sini sangat senang. Kalau soalan A ni macam agak leceh nak buat, soalan B pun agak leceh sikit lah, tapi ada satu nombor kosong ni okey lah, rezeki lah kan. Tapi kalau macam ni lagilah senang. Ya, try buat dulu soalan A dan B ni. Nanti macam biasalah tulis kat kertas, snap jawapan dan submit kat Google Classroom. Sebab saya saja letak latihan adjoint method sahaja, saya tak nak letak latihan untuk determinant biasa. Sebab yang ni basic daripada yang adjoint. Yang sebenarnya kita nak belajar hari ni adalah adjoint sahaja. Tapi sebabkan kita nak belajar adjoint ni, kita kena faham apa itu determinant, kita kena faham apa itu minor, apa itu cofactor, apa itu cofactor expansion. Baru kita boleh buat adjoint method. So, bila kita dah buat adjoint method hari ni, kita dapat lakukan inverse dengan menggunakan adjoint method. So, benda tu berkait. Dia sangat relate. Sebab tu saya letak soalan ni. Saya letak satu soalan je. Iaitu A inverse dengan menggunakan adjoint method. Sebab satu soalan ni merangkumi keseluruhan apa yang kita belajar hari ni. So, kalau korang buat soalan A, B sini, kalau korang dapat jawapan betul, maksudnya korang dah mahir lah menggunakan adjoint method. Okay, kira macam satu topik tu dah okey, dah mahir. Okay, so jawapan ni nanti saya uploadkan dalam Google Classroom lah. Bukan sekarang Okay, so dah pukul 12.40. Jadi kalau mana yang terlepas, yang tak fokus tadi masa kelas tu tak apa, korang boleh tonton balik rakaman ni. Dan try buat latihan ni tak banyak pun. Nanti saya simak Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi pada minggu depan. Okay, welcome.